tengah. Tetapi saya nak bercakap yang perkara pertama dia, iaitu berkenaan dengan betapa murkanya. Bukan betapa murkanya, bukanlah saya tahu apa yang di-Pertuan Agong negeri Pertuan Agong yang Sultan Kelantan tak datang mesyuarat tadi. Sultan Kelantan tak datang mesyuarat tadi. Tetapi bagi saya, baginda tak datang mesyuarat tadi, mungkin ada sakit sebenarnya. Kita bagi inilah, kita bagi excuse lah kenapa tak datang. Tetapi saya nampak bahawa tadi tak datang tu juga seolah-olah dia, walaupun bukan, ini saya andaian saya saja, adalah satu kemurkaan kepada satu usaha untuk menjatuhkan, dia bukan jatuhkan Anwar Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan. Ini menjatuhkan kredibiliti yang di-Pertuan Agong yang pada waktu itu dipegang oleh Sultan Kelantan, dan menunjukkan satu perbuatan derhaka oleh seseorang yang cuba mencabar kesultanan, mencabar kuasa pengampunan diraja yang dijamin di bawah perlembagaan. Kenapa tak ada siapa champion Melayu, champion Islam, kononnya by Muslim First, Melayu berdaulat negara, tak whatever lah nama engkau yang nak panggil. Mana pergi pejuang-pejuang Melayu ini? Di mana mereka sekarang ini apabila kuasa dan prerogatif kuasa Sultan Agong itu dicabar oleh seorang di mahkamah mempertikaikan kuasa yang dimiliki oleh Agong untuk memberi pengampunan diraja kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya saya tolak tepi Anwar Ibrahim, saya tak kisah Anwar Ibrahim atau tidak. Persoalannya adalah kita nak kena lihat bahawa golongan ini sekarang ini menggunakan kekuasaan Perikatan Nasional yang sekarang ini diterajui oleh semua orang Melayu, semua orang Islam. Tinggallah 3-4 orang bukan Melayu Islam, berani mereka mencabar kuasa Agong, mencabar kuasa raja dengan mempertikaikan pengampunan diraja yang diberikan oleh yang di-Pertuan Agong Sultan Kelantan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukankah ini satu penderhakaan? Saya tanya kepada orang-orang di dalam PAS, di dalam UMNO, di dalam PN Bersatu sekarang ini. Bukankah itu satu penderhakaan, dan kenapa kamu membiarkan penderhakaan kepada institusi raja dan juga kedaulatan raja dan juga kedaulatan perlembagaan kita diperkotak-katikkan sedemikian, dibawa ke mahkamah? Dan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk nak menolak dakwaan tersebut, cuba untuk menolak kes tersebut, hakim mahkamah tinggi pula kata ada kes. Siapa tangan raib di sebalik hakim-hakim tersebut yang membenarkan kita mengganggu gugat institusi raja? Bukankah ini satu cabaran kepada institusi raja kita? Kalau ini bukan, saya tak tahu apa lagi nama dia. So, mana dia pergi si bacol daripada yang kononnya pejuang-pejuang Melayu, yang konon pejuang-pejuang Islam, daripada PAS, daripada Bersatu, daripada UMNO, daripada ISMA, itu mana? Di mana hilangnya keteloran kamu? Di mana? Di mana hilangnya kamu? Suara-suara sumbang kamu sekarang ini sudah hilang bila institusi raja, bila Agong dan Sultan diperkotak-katikkan sedemikian. Di mana kamu sekarang ini? Saya bertanya soalan ini. Bukankah ini jelas satu penderhakaan? Kalau ini bukan derhaka, saya tak tahu lagi apa nama dia. Negeri saya tak ada sultan. Negeri saya tak ada raja. Tetapi saya menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Apabila baginda memberi pengampunan, maka itu adalah hak keistimewaan yang dijamin oleh perlembagaan. Tiba-tiba ada macai yang mempertikaikan hak keistimewaan yang di-Pertuan Agong dan dibenarkan oleh kerajaan pintu belakang pengkhianat nasional sekarang ini. Dibenarkan pula. Di mana dia nilai kemelayuan kamu mencabar kedaulatan raja dan agung kita? Di mana? Kenapa tak ada siapa mempersoalkan benda ni daripada sisi ni? Saya boleh bayangkan kalau sekiranya kita mempersoalkan zaman Pakatan Harapan dahulu, mempersoalkan apa yang Agong cakap. Pagi, petang, siang, malam, perhimpunan akan dibuat di Padang Merbok. Perhimpunan akan dibuat di Kelantan, di Terengganu. Kononnya mempertahankan raja-raja
mana dia mempertahankan raja-raja. Walaon, walontit, semua macai-macai, semua diam sekarang ini. Semua konon pejuang-pejuang Melayu sembunyi dia punya tenggolok. Keris semua simpan dalam peti besi. Kerana nak menjaga apa? Menjaga tembolok mereka. Ini adalah halangan yang seterusnya, tuan-tuan dan puan. Kenapa saya marah sangat sebut benda ini? Sebab ini adalah halangan seterusnya. Yang sekarang ini media tak cover. Tapi saya cakap. Dan kalau benda ini keluar selepas ini, saya akan bangkitkan penderhaka yang bukan membawa Anwar Ibrahim, tapi membawa Yang di-Pertuan Agong ke dalam muka pengadilan. Ke mahkamah memperkotak-katikkan kuasa dan juga apa yang ada. Seperti yang kita nyatakan sebelum ini, bahawa ini berkaitan juga dengan Muhyiddin Yassin, mesyuarat UMNO. Dalam mesyuarat UMNO tadi, apabila mereka bermesyuarat, okey, mesyuarat tu biasa, iaitu antara lain menyatakan bahawa, ramai yang terkejut, macam mana saya tahu apa yang ada dalam mesyuarat UMNO kan? Jangan tanya, macam mana saya tahu? Saya tahulah apa yang ada dalam mesyuarat UMNO, jangan tanya. Okey, balik cerita tadi. So, dalam mesyuarat tu dia membincangkan, okey, sekarang ini Agong dah bertitah, kita setuju macam ni, macam tu lah. Itu normal lah, normal. Yang kita kata, okey, benda tu normal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak kisah pasal mesyuarat tersebut. Tapi saya kisah masa mesyuarat itu diadakan. Kenapa nak kena buat malam ni juga? Kenapa beria sangat nak buat malam ni juga, tuan-tuan dan puan-puan? Pernah fikir tak? Apa esok tak boleh buat ke? Kenapa beria nak buat pada malam ni juga? Kenapa esok tak buat? Kemudian tak buat pada esok hari, okey, dia boleh nak buat tunda esok. Alah, esok pukul 8 pagi kita jumpa, berapa kita bincang. Boleh. Tak ada masalah kan? Kenapa malam ni beria juga mereka nak percepatkan benda ni? Dan percepatkan juga benda ini serentak pula dengan apa yang Muhyiddin buat dekat rumah dia bila dia jumpa dengan menteri-menteri. Dan apabila berjumpa dengan menteri-menteri. Apabila berjumpa dengan menteri-menteri sekarang ini, itu Muhyiddin punya cerita. Tetapi UMNO punya side, apa yang dia bincangkan antara lain adalah bagaimana langkah Muhyiddin Yassin itu adalah satu tamparan, satu cabaran paling besar kepada offer yang diberikan oleh UMNO. UMNO beri beberapa terms. Saya sebut hari itu beberapa terms. Timbalan Perdana Menteri diorang, kemudian KDN diorang, kemudian kena ikut hierarki, kemudian apa lagi mereka yang datang, mereka yang join UMNO, ikut join bersatu sebelum Azmin tu tak boleh dibagi jawatan. Azmin tak dapat jawatan. Lepas itu apa lagi? Kerusi-kerusi yang mana UMNO melompat, contohnya Hamzah Zainuddin punya kerusi dan sewaktu dengannya tu yang pergi kepada Harina Harun, yang mana pergi kepada bersatu, mereka ini akan tak boleh. Rina Harun melompat ke? Rina Harun melompat. Tak boleh untuk bersatu nak claim. Mesti diserahkan kepada UMNO. Bersatu tak boleh letak calon. Itu antara terms. Dan ini yang paling susah dia nak buat, dia nak langgar. Dan yang terakhir sekali, yang paling susah bersatu nak ikut adalah list. UMNO kena bagi dulu. Ini tempat yang kami nak bertanding. Balance ni kalau kamu nak ambil, kamu ambil. Yang ni kami nak ambil. Maksudnya dia bagi list dulu. Bukannya okey dua-dua datang list kemudian kita nego, tak boleh. Itu yang paling susah. UMNO nak ikut. Bukan UMNO bersatu nak ikut benda itu. Itu yang paling susah untuk bersatu nak ikut. So sekarang ini berdasarkan kepada terms yang diberikan oleh UMNO dan terms yang diberikan oleh bersatu, kita kata kepada bersatu oleh UMNO. Okey, dia ingatkan masa tu, okey UMNO kata okey ni terms dia. Kemudian UMNO cakap, Zahid cakap, kita ceasefire dulu. Tujuan ceasefire ni, UMNO nak bagi signal kepada Muhyiddin pada masa itu, okay, look at these terms, tengok term ni, balik fikir. Bincanglah dengan tim kamu, balik fikir. Tiba-tiba, tuan-tuan dan puan-puan, tak sempat orang nak kata apa, mesyuarat
mesyuarat kabinet secara mengejut dilakukan, terus keesokan harinya deklarasi untuk minta supaya apa kita panggil, darurat itu diisytiharkan oleh Majlis Raja-Raja, oleh Agong. Jadi ini adalah satu tamparan. Dia macam ni kita nak kata, macam kita nak offer sesuatu, kita nak buat baiklah pada orang tu. Tiba-tiba bila kita toleh belakang, dia ambil batu, ambil selipar, baling kepala kita. Itu umpama yang saya boleh bagi. Sekarang tu selipar tu dah singgah dekat kepala UMNO. Bila ini bukan baling batu, baling selipar. Dah lah baling daripada belakang, kena kat kepala. Pakai selipar tu, dia kira macam satu penghinaan yang sangat besar. Bila penghinaan yang sangat besar itu berlaku, bila hari ini yang di-Pertuan Agong mengumumkan tidak ada darurat. Now, bayangkan kalau ada darurat, habis UMNO. Kalau ada darurat, berlaku darurat, UMNO habis. Jadi ini nasib baik sebenarnya adalah satu nyawa kepada UMNO. Satu nyawa kepada UMNO bahawa UMNO sekarang ini dibagi second chance. Dibagi peluang kedua. So sekarang ni UMNO masih lagi nak berunding dengan Muhyiddin ke? Korang tak tahu ke yang sekarang ini Azmin tengah merancang second plan. Dan plan seterusnya bagaimana nak take over. Apa tindakan seterusnya? Apa tindakan selanjutnya? Apa tindakan selanjutnya? Okey. So berkenaan dengan meeting tadi, apa yang berlaku dekat meeting tadi tuan-tuan dan puan-puan? Dalam meeting itu mereka membincangkan antara lain adalah apa tindakan seterusnya. Dia ada beberapa tindakan. Yang pertama adalah mereka keluar daripada PN. Yang pertama mereka keluar daripada PN. Tarik handbrake. Itu antara yang saya dapat info yang diperbincangkan. Yang seterusnya adalah mereka bekerjasama dengan PN sebelum ini, seperti sebelum ini. Tak ada perubahan. Antara option. Dan yang ketiga, mereka kononnya bersama dengan PN, tetapi hakikatnya mereka akan merancang untuk menjatuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin. So yang mana satu daripada tiga ni yang akan berlaku? Saya tak nak sebutlah yang mana satu. Anda tengoklah sendiri dalam beberapa hari. Sehingga 2 hari bulan nanti baru kita tengok, baru kita dapat lihat apa yang akan berlaku. Tetapi apa yang saya boleh bagi hint, dan tuan-tuan perempuan pun sendiri boleh agak sebenarnya apa yang berlaku dalam keadaan yang ada sekarang ini, dalam situasi yang ada sekarang ini. UMNO kena memilih jalan yang firm. Dia kena pilih jalan yang really firm, yang betul-betul tegas, iaitu tidak akan lagi tunduk dan patuh kepada apa yang Muhyiddin nak. Mereka kena datang dengan satu resolusi, satu kata ultimatum, yang UMNO kena tunjuk bahawa mereka ada kekuatan, yang mereka punyai command sekarang ini, yang sebenarnya kunci kepada kerajaan itu ada pada UMNO dan bukan pada orang lain. Yang itu mereka nak tunjukkan. Of course, malam ni tak boleh lah nak declare kan. Habis apa kenapa kau cakap sebab aku bukan orang UMNO. Aku cakap. Itu macam mana sekarang ini? So that the game will go on. Dan apa yang saya cakap ni bukan saya yang tahu je, orang sebelah pun tahu. Kalau saya yang tak ada apa ni pun boleh tahu apa butir perbincangan dia orang. Kau ingat orang geng-geng PN, geng-geng Muhyiddin Yassin tak tahu ke? Dia orang punya spy lagi besar daripada aku punya spy. Kau tahu semua ni, bukan aku tahu semua. Kita ada maklumat kita lah. Kita juga tahu apa yang berlaku, perbincangan dan sebagainya. Kan? Kita juga tahu. Terima kasih saya ucapkan kepada raja-raja yang datang tadi, sultan-sultan yang datang. Kita tahu tekanan bagaimana yang dilakukan, dan kita berterima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong kerana menggunakan kebijaksanaan beliau baginda untuk berjumpa dengan Majlis Raja-Raja agar mengurangkan risiko baginda kena buat keputusan seorang, which is good. Musyawarah ni adalah satu benda yang dituntut oleh agama. Thank you. Daulat tuanku. Itu Muhyiddin UMNO sekarang ini. Dan UMNO dalam keadaan untuk bukan berkira-kira lagi dah. Kalau dulu sebelum ini kita kata Anwar ke Muhyiddin, Anwar ke Muhyiddin, dia macam 50-50. Sekarang ini dia dah jadi 80-20 dah Anwar. Anwar Ibrahim dah 80% dah. Tinggal 20% je bagi dengan Muhyiddin Yassin. Tapi ada keluar kenyataan tadi, reconciliation lah, kerjasama lah, apalah. Tuan-tuan dan puan, politik tuan-tuan dan puan. Kalau Azmin and the gang boleh main cerita macam tu,
Apa ingat UMNO tak boleh main ke? UMNO lagi handal main cerita macam ni, tuan-tuan dan puan. Kan? Lagi handal main cerita-cerita macam ni. Apa ada barang? Kan? Apa barang? Sebab itu saya kata sekarang ini, ke mana kita nak bawa? Ke mana kita nak, keadaan kita nak bawa sekarang ini? Ke mana mereka sekarang ini? Apa hala tuju dia sekarang ini? Mereka dah tahu. Saya dah bagi tahu dengan UMNO hari itu. Kalau mereka masih nak consider PN, masih juga nak berjinak-jinak dengan PN, ni macam inilah jadi dia. Inilah jadi dia. Kan? Dia macam anjing menggigit tangan. Tangan orang yang baru makan. Inilah jadi dia. Bukan sekali. Di Sabah dia ada buat pembahagian kerusi. Dekat dekat Johor, dekat Perak, semua dia buat. Kita menunjukkan bahawa sekarang ini UMNO diperkotak-katikkan oleh PN, dan this is the pinnacles. Hari ini adalah kemuncak kepada segala orang kata kemaluan. UMNO hari ini adalah kemuncaknya, di mana dia kata enough is enough lah. Kita dah cakap dari tu, korang tak nak dengar. Ancangan Azmin tu tak berjaya. Okay. So what's next? Saya kata tadi, kita tunggu tindakan UMNO yang seterusnya. Okay.